Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertamanya, syukur dirafakkan ke hadirat ilahi kerana dengan keizinannya dapatlah kumpulan kami melaksanakan perbentangan sebagaimana tajuk yang telah diamanahkan kepada kumpulan kami, iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Barat. Prospek masa depan ke arah pembangunan peradaban manusia. Sebelum itu, kami merakamkan jutaan terima kasih kepada pensyarah bagi kursus GGGC 6473 Peradaban Islam dan Tamadun Manusia, yakni Dr. Hafizah binti Zulkifli, di atas segala tunjuk ajar dan bimbingan kepada kami. Baiklah, kita teruskan kepada permulaan bagi perbentangan kami ini. Jom sama-sama kita saksikan. Antara isi kandungan yang terdapat dalam perbentangan kami sebentar lagi ialah pendahuluan, kemudian definisi tamadun, kita pergi kepada konsep tamadun menurut tokoh Islam dan Barat, perbezaan tamadun Islam dan tamadun Barat. Kita juga melihat kepada konsep pembangunan peradaban manusia, sumbangan tamadun kepada peradaban manusia, cabaran dalam membangunkan peradaban manusia, dan cabaran peradaban abad ke-21. Seterusnya, strategi membangunkan peradaban manusia. Kita pergi kepada rumusan dan juga rujukan. Baiklah, saya serahkan kepada rakan sahabat pembentang saya, yakni Ustazah Syahirah binti Rosli. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat pembentang Ustazah Zaitul Akmar. Seterusnya, mari kita lihat dari sudut pendahuluan. Pembentukan sesebuah tamadun atau peradaban berkait rapat dengan elemen pembangunan peradaban manusia. Kemajuan sesebuah tamadun juga disebabkan oleh masyarakat yang sentiasa berusaha membina peradaban mereka. Menurut Nur Azlan et al. 2015 menyatakan manusia perlu membangunkan dan mengembangkan segala aspek dan potensi diri agar tamadun yang kukuh dapat dibina dengan sebaiknya. Islam mempunyai cara tersendiri dalam membangunkan peradaban manusia, iaitu merujuk kepada ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan berpandukan Al-Quran dan hadis. Ini menurut Mahyudin et al. 2019. Daripada perspektif Barat pula, pembangunan peradaban manusia boleh mengenepikan aspek agama dan budaya hidup. Mari kita lihat definisi tamadun. Perkataan tamadun digunakan bagi menggambarkan keadaan hidup bermasyarakat dan mencapai kemajuan dari segi lahiriah dan rohani, khususnya dari sudut ilmu pengetahuan dan fizikal. Dari perspektif semasa pula, perkataan tamadun merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi, selari dengan penonjolannya dalam tamadun pada masa kini. Seterusnya, kita lihat
Perkataan tamadun merupakan pinjaman daripada bahasa Arab dengan kata dasar dana yang bererti agama atau kehidupan beragama. Manakala daripada kata dana ini pula muncul kata madana serta tamadana yang kedua-duanya bererti mengasaskan dan membina kehidupan perbandaran dan kehalusan budi pekerti. Seterusnya, dari kata tamadana itulah lahirnya perkataan tamadun. Walaupun perkataan tamadun yang digunakan pada hari ini merujuk kepada suasana kehidupan yang maju dari segi fizikal dan moralnya, namun oleh kerana ia berasal dari kata dasar dana yang bererti agama, maka sudah tentu maksud sebenar tamadun itu berkaitan dengan keagamaan juga. Selain itu, istilah lain yang menunjukkan sama pengertiannya adalah umron, hadarah dan madaniyah. Istilah umron terkenal pada abad ke-14 diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah yang merujuk kepada kawasan atau rumah yang didiami serta segolongan penduduk yang menetap dalam suasana subur dan makmur. Ianya terbitan dari perkataan amaro yang merujuk kepada pembangunan atau kemajuan kehidupan bandar yang teratur dan stabil. Manakala perkataan hadarah, istilah ini juga diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dan popular pada abad ke-20, merujuk kepada suatu wilayah, daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan. Berasal daripada perkataan hadara yang bererti kehidupan menetap atau wilayah yang maju. Perkataan yang sering digunakan dalam bahasa Inggeris untuk memberi maksud tamadun adalah civilization. Perkataan ini berasal daripada perkataan civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar atau kota. Jakarta Hawks menyatakan tamadun merujuk kepada kualiti tinggi yang dimiliki oleh sesebuah masyarakat. Orang-orang Greek seperti Strabo menganggap masyarakat yang tidak mempunyai bandar adalah masyarakat yang tidak bertamadun. Manakala menurut Kamus Dewan 2014 menyatakan tamadun adalah kebudayaan, kemajuan dan peradaban. Ia menggambarkan kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam kehidupan mereka. Seterusnya, kita lihat konsep tamadun menurut tokoh Islam dan tokoh Barat. Konsep tamadun menurut tokoh Islam, kita lihat dari 4 orang tokoh. Yang pertama, Syed Muhammad Naqib Al-Atas, iaitu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Manakala menurut Abu Nazir Al-Farabi, iaitu Madaniyah, pencapaian umat Islam di kota yang berasaskan wahyu, iaitu dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Manakala dari sudut Abu Al-A'la Al-Maududi menyatakan tamadun adalah hadarah, segala apa yang dihasilkan oleh suatu bangsa yang bersumberkan ilmu pengetahuan, adab, kesenian yang indah, pembuatan, penciptaan, perkembangan terhadap kehidupan peribadi dan masyarakat serta cara-cara yang digunakan dalam kehidupan berpolitik. Menurut Ibn Khaldun, umran iaitu masyarakat yang telah mencapai tahap kemajuan dalam pelbagai segi kehidupan. Seterusnya, kita lihat konsep tamadun menurut tokoh-tokoh Barat. Menurut Arnold J. Toynbee 1972 menyatakan tamadun adalah satu pemikiran dan gaya kebudayaan yang membentuk institusi politik, undang-undang, kesenian, kesusastraan, agama dan moral. Manakala A.S. Hornby dan E.C. Ponwell pada tahun 1972 juga menyatakan tamadun adalah meningkatkan pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu, sains, teknologi, politik dan moral. Menurut Edward L. Farmer 1977 menyatakan tamadun sebagai unit budaya yang terbesar dalam organisasi manusia yang terdiri daripada perkongsian norma-norma sosial, tradisi dan institusi-institusi yang berterusan dari satu generasi ke satu generasi
generasi. Manakala menurut Edward B. Taylor, tamadun mempunyai 3 kemajuan asas. Yang pertama, kemunculan bandar-bandar. Yang kedua, penciptaan skrip-skrip sebagai media perhubungan. Dan yang ketiga, tugu peringatan. Kemajuan dalam pembangunan atau kebendaan sahaja dan tidak mementingkan aspek kerohanian. Seterusnya, kita lihat ciri-ciri tamadun. Menurut Edward L. Farmer dalam bukunya Comparative History of Civilization in Asia, menggariskan 7 ciri utama tamadun, iaitu yang pertama, mempunyai penempatan kekal, iaitu menetap di suatu kawasan tertentu yang subur dan makmur. Yang kedua, revolusi pertanian, peningkatan hasil pertanian dan menggiatkan ekonomi. Seterusnya, stratifikasi sosial, iaitu wujud sistem pengelasan berasaskan kelas dan status. Dan yang keempat, kehidupan beragama, wujud pusat-pusat upacara agama dan penyembahan. Seterusnya, yang kelima, urbanisasi, kewujudan sebuah bandar. Seterusnya, yang keenam adalah sistem tulisan, kemunculan tulisan untuk penyimpanan rekod. Dan seterusnya, pengkhususan kerja dan inovasi teknologi, iaitu perkembangan pelbagai teknik kemahiran pekerjaan serta penciptaan teknologi moden. Seterusnya, sahabat-sahabat, mari kita lihat perbezaan tamadun Islam dan tamadun Barat. Saya gariskan 5 perbezaan tamadun Islam dan tamadun Barat. Perbezaan yang pertama dari sudut sumber tamadun. Perbezaan yang kedua dari sudut kedudukan agama. Dan yang ketiga, perbezaan dari sudut konsep kemajuan. Dan yang keempat, perbezaan dari sudut konsep kesepaduan dan pengawalan. Dan perbezaan yang kelima adalah penekanan sudut kemajuan. Mari kita lihat perbezaan yang pertama, tamadun Islam dan tamadun Barat dari sudut sumber tamadun. Sumber tamadun Islam adalah terbahagi kepada sumber khusus, iaitu Al-Quran dan Hadis. Sumber am terbahagi kepada 2, iaitu ijma' dan qiyas serta istilah dan istislah dan istihsan serta tamadun-tamadun lain. Sumber tamadun bagi tamadun Barat pula adalah dari sudut logik akal. Yang kedua, percaya kepada sesuatu yang dapat dilihat oleh panca indera dan bersifat kebendaan. Dari sudut perbezaan kedudukan agama, tamadun Islam mencakupi keseluruhan kehidupan manusia sama ada keduniaan dan keagamaan. Pembaharuan mengikut agama, bukan sebaliknya. Kedudukan agama dari sudut tamadun Barat pula menyatakan agama sebahagian daripada kebudayaan. Kebudayaan sentiasa mengalami perubahan, agama dicorak oleh perubahan. Perbezaan dari sudut konsep kemajuan, tamadun Islam mengutamakan kemajuan tetapi juga menekankan cara matlamat tersebut dicapai. Tamadun Islam menolak konsep matlamat menghalalkan cara. Tamadun Barat menyatakan kemajuan berasaskan keuntungan semata-mata dan berpegang kepada konsep matlamat menghalalkan cara. Seterusnya, mari kita lihat perbezaan yang keempat dari sudut konsep kesepaduan dan pengawalan. Tamadun Islam menyatakan segala bentuk pembangunan kebendaan berkait rapat dengan kerohanian. Dan yang kedua, urusan mengikut prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak. Manakala tamadun Barat menyatakan perkara keduniaan hanya untuk kehidupan dunia semata-mata. Urusan tidak akan bersangkut paut dengan agama. Dan tamadun Barat terikat dengan undang-undang tetapi pengawalannya terlalu longgar. Dan perbezaan yang terakhir dari sudut penekanan sudut kemajuan, iaitu tamadun Islam menyatakan kemajuan Islam bersikap lengkap dan menekankan kedua-dua aspek kerohanian dan kebendaan. Tamadun Barat pula mengutamakan aspek kebendaan dan mengenepikan aspek kerohanian. Krisis nilai yang teruk akibat pengabaian aspek kemajuan dari sudut kerohanian. Seterusnya, saya serahkan kembali pembentangan kepada sahabat saya, Ustazah Zaitul Akmal. Baiklah, terima kasih kepada sahabat pembentang saya, yakni Ustazah Syahirah binti Rosli. Baiklah, kita teruskan kepada konsep pembangunan peradaban manusia, di mana kebanyakan sarjana
berpendapat manusia merupakan unsur terpenting bagi memastikan pembangunan peradaban manusia dapat dicapai pada masa depan. Okey, di mana Ibnu Khaldun sendiri menjelaskan bahawa manusia merupakan makhluk sosial dan pelaku utama bagi membentuk dan mencorak peradaban, di mana setiap makhluk tidak boleh hidup bersendirian, di mana komuniti amat berkait rapat dengan manusia bagi bekerjasama dan membangunkan institusi sosial bagi tujuan kemajuan diri dan yang mana akhirnya membawa kepada peradaban manusia menurut Yahya 2015. Peranan yang dimainkan agama juga merupakan satu elemen utama yang sering dibincangkan oleh para pemikir dan sarjana bagi memantapkan pembangunan peradaban. Di mana masyarakat dunia sendiri telah menyaksikan kebangkitan tamadun Islam dengan pelbagai kekuatan setelah berakhirnya era kegemilangan peradaban Islam. Proses globalisasi yang melanda seluruh masyarakat pada hari ini juga merupakan suatu bentuk penjajahan minda yang dicanang oleh Barat sebagai bentuk kebebasan yang dicipta dalam diam untuk menghakis nilai keagamaan dan ketimuran. Dalam erti kata lain, Barat telah berjaya mencipta satu kemeluk dan krisis baru dalam peradaban era moden ini, di mana pengukuhan kepada pegangan agama sangat penting berasaskan tauhid kerana ia dapat membentuk keseimbangan kemajuan material dan membangunkan semula peradaban Islam, di mana peradaban yang menghayati agama dilihat akan lebih kukuh dalam bertindak membimbing manusia ke arah kekuatan jiwa, melahirkan sikap saling hormat menghormati, tolong menolong dan juga menitik beratkan kesamaan hak dalam pergaulan. Seterusnya, pemantapan ilmu agama dalam kalangan rakyat secara keseluruhannya akan dapat memantapkan dan menstabilkan peradaban. Seterusnya kita pergi kepada sumbangan tamadun Islam kepada peradaban manusia. Yang pertama, sumbangan dari segi politik, kejuruteraan, ilmu pengetahuan, ekonomi dan juga sains dan teknologi. Baiklah, kita pergi kepada sumbangan yang pertama dari sudut politik. Okey, apa dia? Okey, di mana sumbangan dari sudut politik ini menjurus kepada kehendak undang-undang Islam yang telah ditetapkan oleh syarak, di mana dalam politik dipraktikkan konsep syura. Piagam Madinah telah diangkat sebagai perlembagaan negara. Pemerintah dan rakyat mempunyai hak dan tanggungjawab yang ditetapkan. Seterusnya, semangat akidah menggantikan semangat asabiah, yakni kesukuan. Sumbangan dari sudut ekonomi pula adalah lahirnya konsep rububiyah dan juga tazkiyah. Seterusnya, penubuhan Baitul Mal semasa pemerintahan Umar Al-Khattab. Kemudian diperkenalkan sistem musaqamah. Seterusnya, bermulanya sejarah pengenalan mata wang dalam Islam dan juga semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan terciptanya dinar emas dan juga perak. Okey, sumbangan dari sudut kejuruteraan adanya kejuruteraan hidrologi, binaan dan perkilangan, di mana dunia Islam menyaksikan lahirnya tokoh-tokoh kejuruteraan seperti Al-Jazari, Banu Musa, Al-Kharaji, Al-Idrus dan ramai lagi. Seterusnya, sumbangan daripada sudut ilmu pengetahuan, di mana pada zaman Rasulullah dan juga Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu zaman Abu Bakar, Osman, Umar dan juga Saidina Ali. Begitu juga pada zaman Muaz bin Jabal dan juga Sayyidatina Aisyah, menyaksikan
ilmu pengetahuan berkembang dengan cukup pesat dan gemilang. Begitu juga pada zaman Bani Umayyah dan juga zaman Bani Abbasiyah. Pada waktu ini, para pensyarah dan guru diberi gaji yang lumayan, di mana Khalifah Al-Ma'mun telah mempergiatkan lagi peranan Baitul Hikmah. Usaha murni Khalifah telah mendapat kerjasama semua pihak dalam mengembangkan kegiatan intelektual. Seterusnya, sumbangan dari sudut sains dan teknologi berpunca dari Al-Quran. Kaedah yang diguna pakai melalui kajian-kajian empirikal dengan pengumpulan data dan panca indera manusia, di mana ilmu ini dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian seperti ilmu kimia, biologi, fizik, perubatan, botani, geografi dan juga pelayaran. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada cabaran dalam membangunkan peradaban manusia. Dalam membangunkan peradaban, sudah tentu ada cabaran, ada halangan yang perlu ditempuh. Okey, kita tengok satu persatu. Cabaran yang pertama, dilema dalam menangani perubahan dunia yang semakin moden dan maju, di mana dilema yang dihadapi oleh masyarakat Islam hari ini ialah sama ada mengutamakan dunia atau memberi tumpuan kepada kehidupan akhirat semata-mata. Dilema untuk menerima teknologi atau menolak modernisasi yang berteraskan kepada sains dan teknologi sentiasa menghantui minda masyarakat Islam pada hari ini. Yang seterusnya, cabaran yang kedua, penguasaan dalam sains dan teknologi. Disebabkan penggunaan sains dan teknologi yang semakin meluas, yang semakin mencabar, umat Islam tidak seharusnya hanya menjadi pengguna sains dan teknologi semata-mata. Sebaliknya, pelbagai usaha sewajarnya perlu diteruskan bagi mencapai cita-cita sebagai pencipta teknologi, seumpama seperti tokoh-tokoh Islam pada zaman silam yang menjadi pelopor dalam bidang sains dan teknologi. Okey, seterusnya ketiga, cabaran kepada penekanan yang kurang terhadap budaya pemikiran kreatif dan inovatif, di mana pembentukan sikap negatif seperti kurang berdaya saing, takut menghadapi cabaran juga merupakan faktor yang boleh menghalang kepada kemajuan sesebuah tamadun. Seterusnya, cabaran dari segi sejarah, di mana sejarah melihat bagaimana masyarakat hari ini melihat sejarah kegemilangan tamadun Islam pada masa lalu yang berjaya mencapai kegemilangan, tetapi ianya tidak lagi berlaku pada hari ini. Seterusnya, cabaran dari segi epistemologi ilmu, di mana Barat memfokuskan kepada humanisme, manakala Islam pula berasaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Namun, kedua-duanya mempunyai tanggapan yang sama, iaitu sains merupakan asas kepada pembentukan pemikiran moden. Seterusnya, yang terakhir, cabaran kepimpinan dan kesatuan masyarakat, di mana pemimpin yang berwibawa sudah tentu mampu memimpin ahli masyarakat agar sentiasa bersatu padu serta bekerjasama dalam kalangan ahlinya bagi membentuk negara maju seiring dengan negara-negara maju yang lain. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran peradaban abad ke-21. Apa dia cabaran tersebut? Adalah cabaran dari sudut media. Okey, di mana dari sudut media, Barat menentukan polisi pemberitaan. Barat merupakan orang yang bertanggungjawab menentukan garis panduan setiap berita yang dikeluarkan. Yang kedua, dominasi dunia Barat dalam media cetak dan elektronik. Dunia menyaksikan Barat mendominasikan, merupakan kuasa mutlak dalam media cetak dan juga elektronik. Yang ketiga, semua berita yang disebarkan adalah berdasarkan persepsi Barat,
kehendak dan kepentingan Barat dan juga saluran berita Barat. Dan yang terakhir, dikuasai oleh sekumpulan syarikat gergasi yang berpusat di Amerika Syarikat dan Britain seperti CNN. Itulah cabaran yang pertama dari sudut media. Yang kedua, dari sudut sosial. Apa yang berlaku? Cabarannya, Barat telah mengeksport cara hidup sosial yang bebas lepas dari pegangan agama seperti budaya hedonistik, pornografi dan kebebasan tanpa batas, di mana budaya hidup Barat ditonjolkan melalui budaya pengguna dijelmakan melalui 3F, yakni F yang pertama food, yang kedua fashion dan yang ketiga fun. Inilah yang telah menghancurkan budaya Islam pada hari ini. Yang seterusnya, cabaran dari sudut politik, di mana kuasa politik telah dikuasai oleh Blok Barat, di mana Barat berjaya menguasai agensi-agensi penting seperti PBB, IMF, Bank Dunia dan lain-lain lagi. Seterusnya, cabaran dari sudut ekonomi, negara-negara kecil bergantung kepada kuasa besar dunia dan negara-negara miskin dan membangun telah mengamalkan dasar ekonomi liberal dengan membuka ruang kepada syarikat gergasi Barat bagi memonopoli ekonomi mereka. Seterusnya, cabaran dari sudut hak asasi, telah berlaku pencerobohan hak, di mana hak mentadbir negara diceroboh oleh kuasa besar seperti pencerobohan hak yang berlaku di Palestin, Iraq, Afghanistan dan lain-lain. Dan menurut Islam, hak adalah sesuatu yang benar dan bersesuaian dengan fitrah, kejadian serta matlamat penciptaan manusia. Okey, seterusnya yang terakhir kita pergi kepada strategi dalam membangunkan peradaban manusia. Okey, terdapat 3 strategi. Okey, yang pertama, pengintegrasian ilmu agama dan ilmu sains teknologi. Okey, di mana gabungan antara agama dan sains merupakan 2 faktor yang mempengaruhi jalan pemikiran manusia sejak dahulu hingga sekarang. Ini merupakan aspek penting dalam membina dan seterusnya memperkasakan tamadun manusia. Dan yang kedua, pembangunan jati diri yang seimbang. Apa yang perlu dilakukan? Semua percaya bahawa setiap manusia perlu memainkan peranan yang penting dalam pembangunan peradaban manusia dan ianya perlu kepada pelbagai bentuk bakat sumber manusia. Sebagai ejen pembangunan peradaban, setiap manusia perlu membangunkan jati diri mereka. Ini menurut Muhammad Hilmi dan Muhammad Yusof 2017. Dan strategi yang ketiga, pembentukan modal insan yang menyeluruh, di mana proses pembentukan sebuah tamadun yang hebat memerlukan kepada pembangunan modal insan yang bukan secara sebahagian tetapi menyeluruh, di mana ia perlu diutamakan agar matlamat untuk membina tamadun dapat dilaksanakan secara sistematik dan teratur menurut Siti Fatimah dan Maimun 2015. Dan sebagai rumusan dan kesimpulannya, bagi membina sebuah peradaban atau tamadun manusia yang kukuh, ia perlu kepada gabungan semua aspek meliputi ilmu sains dan juga teknologi. Pemimpin dan anggota masyarakat perlulah sama-sama bekerjasama mengembeling tenaga dalam memastikan usaha membentuk peradaban yang dirancang dapat dicapai sebaiknya. Dan yang terakhir, nilai-nilai baik yang terdapat dalam tamadun Barat juga boleh diguna pakai, boleh diadaptasi dalam kita membina tamadun manusia tanpa mengabaikan aspek nilai-nilai agama yang telah digariskan oleh syarak.
hasil gabungan yang mantap ini sudah pasti akan membentuk satu peradaban manusia yang mampu bertahan lama selari dengan perkembangan zaman teknologi moden pada hari ini. Baiklah, ini merupakan rujukan yang telah digunakan oleh kumpulan kami bagi melaksanakan perbentangan pada petang ini. Okey, sekian. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Tamadun Islam, tamadun Barat, perkongsian ilmu bersama rakan. Debaran di dada, lama tersurat, berhujah demi amanah tugasan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semua.